Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Hidupkan pagi anda ceria-ceria bersama dengan kami di Malaysia. Hari ini bertemankan saya, Anim Izzati dan juga Naz Rahman. Terima kasih banyak-banyak Anim. Dan pelbagai pengisian untuk memberikan inspirasi untuk anda di pagi hari. Jadi Anim, istimewa pada hari ini apa yang kita bakal bawakan? Kita akan bakal bawakan kepada anda semua peminat-peminat ataupun mereka yang baru je nak berjinak-jinak memulakan penanaman rock melon. Ataupun ada yang panggil golden melon. Golden melon, tembikai susu. Tembikai susu kan. Dia sebenarnya kalau kita betul-betul dalami dia pelbagai jenis ya. Betul. Dan juga ada yang dah dikahwinkan, pelbagai formula yang digunakan bagi menanam ataupun mengusahakan tanaman rock melon ni. Jadi kita akan bawakan kepada anda semua dan antara lain juga kita juga akan membawakan siri dekorasi untuk anda semua kepada anda yang ingin mendekorasikan rumah anda tapi ada bajet yang orang kata secukup-cukupnya, kita boleh menggunakan barangan kitar semula untuk menghiasi rumah anda. Lebih kurang hari ini kita nak berbakti kepada tanah. Nampak tak warna baju hari ini? Gocewa dengan tanah kan? Kulihat hijau. Dia ikut tema pada hari ini ya. Kita nak berbakti dengan tanah. Kita juga akan kongsikan kepada anda semua usaha mereka untuk menggunakan tanah yang orang kata dah lama terbiar dan diusahakan sehinggalah tanam sayur katanya. Ada yang diberikan percuma, ada yang diberi ataupun dijual kepada mereka yang memerlukan. Tanaman komuniti, apa usaha yang mereka lakukan untuk memanfaatkan tanah itu? Sebenarnya ada banyak tanah-tanah terbiar di luar sana kalau kita biar begitu saja sekam kangkara, sekurang-kurangnya dapat membawa pulangan kepada usahawan petani di luar sana. Jadi saksikan wawancara kita. Tapi sebelum itu, apa kata kita lihat apa yang sedang terkini di meja medsos kita. Kita mulakan dengan sedikit perkongsian. Kita mulakan dengan apa yang berlaku sewaktu Thaipusam ya. Ini dia satu cerita istimewa menampakkan semangat keluarga Malaysia yang membantu ibu bersalin dalam kereta ni. Betul. Katanya di sini di Gombak semangat keluarga Malaysia ditunjukkan pelbagai kaum ketika membantu seorang wanita sarat mengandung melahirkan bayi perempuannya dalam kereta di kawasan berhampiran sebuah kuil di Batu Cave di sini hari ini. Katanya wartawan LK Savaran Taraja 45 tahun berkata dalam kejadian jam 7.24 pagi dia dalam perjalanan sebenarnya ke kuil sempena dengan sambutan Thaipusam sebelum terdengar suara wanita menjerit meminta pertolongan. Itu dia kan, ramai-ramai berada di situ dan membantu untuk melahirkan seorang bayi perempuan yang sangat comel. Saya pasti ini sejarah ni. Kalau ada rezeki kita bawakan bayi perempuan ini kan. Dia punya proses kelahiran tu cukup memberikan satu impak jugalah kan. Impak yang sangat bagaimana besar. kita kebersamaan kan keluarga Malaysia ini membantu mereka yang sedang dalam situasi ini. Dia dalam pasangan suami isteri Melayu Islam pula tu kan. Jadi alhamdulillah semangat keluarga Malaysia terus utuh di Malaysia ini. Baiklah seterusnya. Okey, kita teruskan dengan kita nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada rakyat Malaysia beragama Hindu yang telah mengikut SOP sewaktu sambutan Thaipusam yang berlaku di Batu Cave. Jadi apa kita nampak di sini begitu berwarna-warni kalau kita lihat sambutan Thaipusam di sini ya. Alhamdulillah. Jadi kepada rakyat di luar sana juga diberikan saranan daripada Menteri Perpaduan Malaysia Datuk Halimah Sadiq. Tahniah kepada rakyat Malaysia yang terus menerapkan SOP menjaga keselamatan. Ini dia sedikit gambaran kawasan di sana bagaimana mereka memakai pelitup muka, berada pada jarak yang sesuai kan. Kadang-kadang dah ramai sangat nak jarak sangat pun tak boleh. Betul. Tapi sekurang-kurangnya mereka maksimumkan SOP punya penjagaan SOP itu dan kita dapat saksikan mungkin segalanya terkawal. Kita harapkan agar ini juga yang terjadi dalam perayaan yang lain-lain kan. Mengurangkan risiko. Ya betul, sangat penting. Okey, seterusnya kita ada juga nak kongsi bersama dengan anda. Itulah dia kejadian letusan gunung berapi yang telah berlaku di Tonga dalam 3 hari lalu dan kerana komunikasi telah terputus ya, kabel di bawah paras laut telah pun putus. Jadi apa yang kita boleh dapat adalah berita daripada kapal terbang dan juga helikopter. Jadi apa kita dapat tahu sekarang ini 3 kematian telah pun dilaporkan dan setakat ini kemusnahan total ya kalau kita nampak apa yang berlaku di sini akibat tsunami dan juga abu daripada letusan gunung berapi tersebut. Ya, ini situasi dan juga video yang tular baru-baru ini. Kita harapkan yang terbaik dengan cuaca yang tidak menentu, perubahan iklim dan sebagainya, macam-macam bencana yang berlaku. Kita harapkan kita sentiasa bersedia sehabis baik walaupun kadang-kadang situasi itu memang tidak dapat dikawal sama sekali kan. Okey, seterusnya kita nak kongsikan. Ya, kita ada laporan cuaca di sini juga. Ya. Jadi secara sepintas lalu kita membawakan kepada anda yang berada di Peninsula
Peninsula Malaysia, di kawasan utara peninsula semuanya nampak tu matahari Semenanjung Malaysia di sini. Cantik, Alhamdulillah. Tapi di sebelah selatan, di waktu petang, ribut petir di Selangor dan juga Kuala Lumpur, jadi berwaspada. Tapi kepada Sabah dan Sarawak, itu dia. Di Sabah Sarawak, hujan sepanjang hari ya di Labuan, Sarawak dan juga Sabah. Jadi jaga-jaga, sediakan payung sebelum hujan. Okey, kita harapkan agar semuanya berada pada situasi yang bersiap sedia dengan segala kemungkinan dan sebagainya. Okey, kita nak teruskan perkongsian pada hari ini dengan bingkisan yang pertama. Macam mana yang kita kabarkan kepada anda, usahawan ini mengusahakan tanaman golden melon katanya. Ini pasangan suami isteri yang berada di Hulu Selangor. Kan kadang-kadang kita fikirkan bagaimana formulanya. Betul. Dan apakah yang sebenarnya menjadi rahsia mereka dapat menghasilkan buah yang menepati piawaian dan juga berkualiti tinggi. Manja dia katanya, orang kata tembikar susu ni. Jadi kita saksikan usaha daripada petani-petani kita. Saksikan. Buah melon, sejenis tumbuhan menjalar yang ditanam untuk dimakan segar. Buah ini antara tanaman komersial di Malaysia sejak tahun 1980-an. Bagi pasangan suami isteri, Khairul Azwan Abdul Razak, 41 tahun, dan Nurul Ashikin Adnan, 39 tahun, mereka mengusahakan kebun golden melon di Ulu Yam Selangor ini sejak 14 tahun lalu. Ladang berkeluasan 10 ekar, turut dilengkapi dengan 52 unit rumah hijau atau greenhouse bagi memastikan penghasilan golden melon dapat mencapai tahap maksima sebanyak 5 tan seminggu. Pada asalnya, suami saya sendirilah yang mula menceburkan diri dalam bidang tanaman ni. Jadi dari masa ke masa timbullah orang kata minat dari diri saya sendiri. Kemana tumpahnya kuah jika tidak ke nasi? Khairul Azwan yang pernah bekerja sebagai salah seorang jurutera automotif menjadikan bapanya yang merupakan pesara guru kemahiran hidup sebagai idora dan sumber rujukan utama. Melihat kesungguhan suami yang mahu membina empayar sendiri, Nurul nekat untuk turut sama berganding bahu. Dia melepaskan jawatan sebagai pentadbir projek setelah hampir 9 tahun bekerja di salah sebuah syarikat pembinaan. Kerjaya terdahulu bukan tidak memberi pendapatan yang diingini, namun kepuasan yang lebih dicari. Memilih bidang pertanian sebagai kerjaya utama, pasangan usahawan ini mula membabitkan diri secara kecil-kecilan pada tahun 2007 dengan menanam 1,000 pokok sahaja. Terinspirasi apabila melihat kejayaan negara luar memajukan sektor pertanian, mereka tidak teragak-agak untuk meningkatkan kemahiran teknologi ke arah prospek yang lebih meluas. Permulaannya, mereka hanya menggunakan sistem tanaman filterasi biasa sebelum bertukar kepada kaedah autopot. Pada tahun 2010, mereka mula mempertingkatkan teknologi mahir dengan mengaplikasikan teknologi sendiri yang dipanggil Air Hydroponic Technology. Sistem tanaman air hidropon ni boleh menjimatkan penggunaan baja, boleh mengurangkan tenaga kerja dan juga pengurusan kawalan perosak. Okey, akar yang baik boleh menghasilkan pokok yang baiklah. Jadi bila pokok tu sendiri berada dalam keadaan baik, kita juga boleh mengurangkan penggunaan racun serangga. Lebih membanggakan, kejayaan mereka mendapat perhatian daripada negara luar seperti negara Qatar dan Indonesia. Pada awalnya mereka hanya menyewa tanah persendirian, namun berbekalkan usaha dan semangat untuk meningkatkan sumber pendapatan keluarga dan penduduk setempat, akhirnya mereka terpilih sebagai salah seorang peserta Taman Kekal Pengeluaran Makanan Daerah Ulu Yam Selangor. Berdepan dengan pelbagai dugaan, tidak mematahkan semangat mereka. Kekangan masa serta gangguan serangga perosak sentiasa menjadi kebimbangan kerana tanaman golden melon kebiasaannya mengambil masa hampir 11 minggu untuk membuahkan hasil. Ini adalah antara kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti serangga perosak yang ada di dalam greenhouse ini dengan hanya menggunakan glue stiker berwarna kuning ataupun berwarna biru. Kalau kita boleh lihat, ada lalat buah, ada trip di stiker ini. Dan untuk menghapuskan serangga-serangga perosak ini, kita akan menggunakan kaedah biopest repellent.
Bagi menghasilkan buah melon segar berkualiti tinggi, kaedah pendebungaan berbantu pula dilakukan pada setiap tanaman. Stigma pada bunga jantan akan disapu secara manual pada bunga betina sebelum diberi tanda pada pokok. Selepas beberapa minggu, daun bendera pada pokok akan mula kering, menandakan buah sudah matang dan boleh dituai. Golden melon, dia memerlukan keadaan cuaca yang panas untuk menghasilkan buah yang besar dan buah yang cantik dari segi warna dan kualiti yang baik. Walaupun kita menghadapi masalah cuaca, di pihak kami dah menyelesaikan masalahnya dengan beberapa term yang kami dah buat pengubahsuaian, terutama dari segi not kahwin. Dan kedua, kami menggunakan kami punya UPS, Ulian Plant Supplement. Kami punya produk sendiri untuk membesarkan buah dan mencantikkan buah walaupun keadaan cuaca tak menentu. Mereka tidak pernah menyesal, malah bersyukur dengan apa yang diusahakan selama ini. Harapannya agar lebih ramai anak muda tampil berani untuk menceburi bidang pertanian sebagai satu sumber pendapatan yang dapat menjamin kehidupan yang lebih baik. Dia tengok warna pun dia dah tahu kan rasa dia mesti manis. Golden melon ni terkenal dengan kemanisannya. Ada macam-macam jenis melon ataupun tembikai. Jadi di sini syabas kita ucapkan kepada penggunaan teknologi yang khusus kerana melon ni sebenarnya tak membesar khusus di Malaysia ya. Dia di Asia Tengah, di Asia Barat. Jadi syabas sekali lagi kerana berjaya menanam melon untuk rakyat Malaysia. Baik, kita berehat seketika ya, Nem. Kembali selepas ini kita akan kongsikan banyak lagi. Kali ini nak kongsi bagaimana mereka berbakti dengan tanah komuniti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Memanfaatkan tanah terbiar dengan pelbagai jenis bentuk pertanian atau penternakan adalah usaha yang baik selain dapat berbudi kepada tanah. Untuk merebut peluang yang sedia ada dan mencari sumber rezeki utama, Muhammad Nur Sukhimi dan Siti Nuraini Makrum mengambil inisiatif yang diberikan oleh kerajaan bagi mengusahakan tanaman yang membawa pulangan lumayan. Segalanya bermula kira-kira 15 tahun lalu apabila mereka meneroka sebidang tanah yang terdapat di hujung kampung di Kancung Darat, Banting, Selangor. Tanah seluas 10 ekar itu kemudiannya ditanam dengan pelbagai jenis pokok pisang dan ubi kayu. Selepas beberapa tahun mengusahakan tanah berkenaan, mereka memperoleh sijil menduduki sementara atau tol yang membolehkan mereka untuk terus bercucuk tanam. Kebun yang diusahakan sepenuhnya oleh Muhammad Nur ini bukan hanya memberi pendapatan kepada mereka seisi keluarga, malah turut membuka ruang pekerjaan kepada penduduk setempat. Hasil ubi kayu dari kebun ini pula dijadikan kudapan ringan dan keripik ubi yang diusahakan oleh Nuraini. Pada awalnya memang kami tak ada bercocok tanam kerana ialah kita tak ada tanah kan. Sebab itu untuk bekalan yang berterusan dan konsisten dan berkualiti terpaksa kita tanam untuk kita. Mula-mula ya kita bercocok tanam di tanah kosong lapang yang terbiar under Jabatan Hutan Negeri Selangor. Tapi hutan tu hutan miskin kerana tak ada kayu besar. Semua dah tak ada, kita masuk gitu. Kejayaan terus menyebelahi pasangan suami isteri ini apabila Jabatan Pertanian Daerah Kuala Langat membuka kawasan pertanian baharu bersebelahan dengan kebun yang sedia ada. Tanah pertanian itu kemudiannya disewa kepada pengusaha industri kecil dan sederhana serta penduduk sekitar. Mereka juga memohon untuk menyewa tanah berkenaan seluas 15 ekar. Selain menambah kawasan tanaman ubi kayu, bagi bekalan keripik,
Tapak baharu itu dimanfaatkan sebaiknya dengan mengusahakan tanaman kontan lain termasuk nanas. Kini, buah nanas juga sering mendapat permintaan tinggi menjelang musim perayaan. Kalau orang sana bercakap bidang pertanian tak ada masa depan, itu merasa satu kesilapan yang besarlah bagi saya. Sebab benda tu memerlukan tenaga kita, fikiran kita, fizikal kita. Itu mencabar kemampuan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan kita asyik diberi dan menerima itu saja. Tapi kalau boleh kita memberi sesuatu untuk diri kita dan juga rakyat khususnya. Berkat usaha bersama, mereka mampu memasarkan keripik ubi kayu sehingga ke Australia. Kejayaan yang dikecapi ini selari dengan usaha kerajaan untuk menjadikan pertanian sebagai satu bidang perniagaan. Selain dapat mengurangkan bilangan tanah terbiar, aktiviti pertanian yang diusahakan anak tempatan juga mampu mengurangkan pergantungan negara kepada sayur-sayuran dan buah-buahan import. Ya, itu dia perkongsian. Kadang-kadang kan bila menghasilkan sesuatu macam ni lah, Nas pegangnya, dia terus-terus dah sampai sini. Itulah dia. Cepat betul lah. Yang ubi ada, ubi biasa, ubi pedas. Kadang-kadang ini yang perlu kita belajar bila kita nak menjadi usahawan dari segi menghasilkan sesuatu. Contoh, usaha keripik ini begitu bijak sekali sebab kalau kita nak mengharapkan supplier tu kadang-kadang mungkin dapat tak dapat ubi dia. Betul tak? Jadi bila tanam sampailah ke penghasilan produk yang terakhir untuk sampai ke tangan pengguna ini, satu idea amat baik tapi pastinya pembelajaran proses yang begitu panjang sekali kan? Betul. Jadi syabas kepada usahawan petani kita yang orang kata pukul habis rangkaian nilai itu daripada orang kata cucuk tanam sampai ke produknya di sini. Kudapan keripik ini kita boleh makan pagi, petang, siang, malam. Kegemaran rakyat Malaysia. Tapi bukan itu saja yang ditanam oleh rakyat Malaysia dan ini bukan saja salah satu prosesnya. Kita juga ada pelbagai komuniti sekarang di Malaysia yang mengusahakan tanah terbiar atau tanah tol dikatakan temporary occupation license untuk mengusahakan tanaman mereka macam-macam yang ada. Okey, kita nak berkongsi dengan anda seterusnya ini. Tanaman berkomuniti di bandar dan juga penternak moden. Kita nak terus terbang ke Kelantan. Kalau tadi di Banting ini di Kelantan dan juga di Bangi. Seorang mai dari Kelantan, seorang mai dari Bangi. Tiba-tiba kita cakap utara. Kita bersama dengan Encik Muhammad Azam Amiri Muhammad Rafi dan juga ayahnya Muhammad Rafi Yusof yang mengusahakan kebun sayur bersama dengan penduduk di Taman Seri Priok Cabang 4 Tumpat Kelantan. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tidak dilupakan Encik Muhammad Amirul Haris Asra, seorang penternak moden juga bersama kita. Encik Amirul, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Okey, masing-masing memang macam dah biasa video call. Tempat sangat cantik, ada mikrofon. Okey, kita bercerita tentang bagaimana kalian memanfaatkan tanaman ini. Katanya ada yang dijual, ada juga bagi kepada mereka yang memerlukan. Usaha-usaha ini amat murni sekali. Tentunya sekarang ni kita tahu kan semua harga naik kan. Betul. Jadi anda juga menghadapi kekangan. Kita nak bermula dengan usaha. Idea ini tercetusnya bagaimana? Mungkin kita boleh mulakan dengan Encik Azam terlebih dahulu yang mengusahakan tanaman berkomuniti ini. Azam terima kasih. Silakan Cik Azam. Jadi terima kasih kepada MHI untuk jemputan ini. Jadi seperti mana yang kita tahu baru-baru ini viral satu video yang berkaitan dengan tanaman panda ataupun tanaman hidroponik yang ada saya kongsikan di media sosial TikTok. Perhatianlah kepada netizen terutamanya. Jadi tanaman hidroponik ini sebenarnya yang diusahakan oleh penduduk kampung Taman Seri Priok di kampung saya. Saya menetap di Tanjung Malim tapi baru-baru ini saya balik ke kampung sehari dan saya ambil gambarlah kawasan yang diusahakan oleh ayah saya sendiri, Muhammad Rafi Yusof, berkaitan dengan tanaman hidroponik yang mana tanaman fokuskan kepada komuniti setempat. Di mana walaupun orang tidak ada tanah sekalipun kita boleh gunakan kawasan yang sempit untuk kita bercucuk tanam. Jadi
serah kepada ayah saya lah untuk berkongsi dengan lebih detail lagi yang berkaitan dengan cara-cara penanaman dan sebagainya. Ya, Encik Rafi, silakan Encik Rafi. Kita nak tahu juga bagaimana keadaannya di sana. Nampak gambar ni macam banyak juga hasil yang dapat diraih daripada tanaman itu. Encik Rafi? Jadi, Encik Rafi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Encik Rafi kongsikan bagaimana. Selamat pagi lah. Ya. Okey, sebenarnya projek ni nama dia projek kebun komuniti yang telah dilaksanakan oleh bekas Menteri Pertanian dan Asas Tani 2 yang merupakan ahli Parlimen Tumpat. Jadi dia bekalkan kepada komuniti, setiap komuniti ataupun taman-taman lah 5 set kebun apa untuk sayur tadi yang bukan kebun hidroponik yang mana mereka telah mari bekalkan peralatan dan telah memasang peralatan, cuma kita menyelenggara saja. Menyelenggara saja ya. Menyelenggara saja. Sayur apa yang ditanam Encik Rafi? Ya. Sayur apa yang ditanam? Berapa jenis tanaman yang ada tu? Dia bukan salad, pakcoy, sawi dan sayur-sayur jenis sayur daun lah, sayur daun. Nilai tinggi ni Encik Rafi. Tahniah kita ucapkan. Berapa luas tanah yang diwakafkan? Kita masa pandemik, kita banyak masa kosong. Jadi disebabkan ramai yang tak ada kerja, maka kita telah bagi masa pagi petang untuk menjagalah, untuk menyelenggara tanaman tersebut. Yang mana tiap-tiap hari kita tengok, kiranya tak ada baja, kita bagi baja, kiranya ada serangga perosok, kita akan buang lah. Walaupun tanahnya tak sebesar mana, tapi syabas dapat menggandakan pengeluaran sayur di sini. Kita telah jalankan selama awal bulan Disember lagi. Awal bulan Disember. Dan sekarang kita telah dapat hasil lah. Yang mana sayur-sayur tersebut kita telah guna untuk ahli komuniti. Ambillah. Dan juga kita telah beri kepada ahli-ahli lain lah, yang berkeperluan, orang miskin, yang boleh membantu meringankan bebanan mereka. Terima kasih Encik Rafi. Terima kasih di atas penerangan Encik Rafi. Sekarang kita bergerak kepada penternakan pula. Kita bersama dengan Encik Muhammad Amirul Haris kita. Assalamualaikum. Dan kita nak bertanya, baik. Apakah jenis ternakan yang anda usahakan? Baik, terima kasih pihak MSI. Okey, ternakan yang kami ada buat masa ni ada kambing, berbiri, lembu, pelbagai baka dan juga kerbau. Yang ni kami ada sekarang ada 2 tempat masih yang beroperasi, iaitu di Jasin Melaka dan juga di Bangi Malaysia. Berapa ekar tu? Di Bangi Selangor. Ya tuan? Berapa ekar tu di Bangi dan juga di Jasin? Di Jasin sana ada 32 ekar. 32 ekar tu itu tanah veterina. Dia memang reserve pada negara veterina. Tanah tu sebelum ni sudah terbiar lebih kurang 9 tahun dan kami start masuk situ pada tahun 2018. Jadi selama 4 tahun beroperasi, alhamdulillah daripada sokongan daripada pihak veterina, lepas tu kemudian daripada masyarakat sekeliling, alhamdulillah kami dapat teruskan di Jasin Melaka. Encik Amirul, sekejap ya. Ada panggilan telefon tu. Siapa yang ada telefon tu minta jauhkan ataupun jawab dulu, tutupkan dulu ya. Okey, Encik Amirul, saya nak tanya juga. Macam sekarang ni keadaan cuaca tak menentu kan. Macam-macam yang kita dapat saksikan kan, bila banjir tu tanaman hancur, ternakan-ternakan di bawah arus dan sebagainya. Ada itu kita faham situasi yang tak dapat dikawal. Baru-baru ni silakan. Boleh silakan. Cabaran utama dia. Okey. Baru-baru ni kami baru saja terjejas dengan banjir
ternakan kami ada kambing ada 9 ekor yang mati. Air naik sehingga paras dada di padang ragut tersebut sebab kami berada di tengah-tengah laluan dua sungai iaitu Sungai Johong dan juga Sungai Tangkak saya rasa. Memang air naik tinggi jadi kami pada hari kedua baru kami dapat masuk ke dalam kawasan ragut kami. Itu pun sebab kami meredah banjir tanpa bot, jalan kaki saja. Alhamdulillah lembu dapat diselamatkan semua. Tapi kambing ada yang mati dalam 9 ekor sebab mereka tak sempat nak naik kandang sewaktu hujan. Itu dari visual yang kita nampak. Kesiannya lembu-lembu kita. Kita boleh tanya ke kalau tak berat untuk dikongsikan pendapatan lah kan, sebab mungkin ada yang sedang mendengar ini berjinak-jinak untuk mulakan perniagaan. Kadang-kadang dah kerja 10 tahun kan, makan gaji, tiba masanya mereka untuk melaburkan, nak jadi penternak, nak jadi penanam sayur dan sebagainya ni. Pendapatan Encik Amirul sendirilah yang boleh dikongsikan dah beberapa tahun mengusahakan sektor peternakan ni. Okey. Sebenarnya kami dah start ni daripada tahun 2000. Dimulakan oleh ayah saya lah. Ayah saya yang meloporkan bidang ni. Kemudian untuk pendapatan kalau bulanan tu average kami jual lebih kurang 30 hingga 40 ekor lembu, kambing dalam 50 ekor. Dan kalau untuk macam musim perayaan, musim raya haji dan musim raya puasa lebih kurang 300 ke 400 ekor dalam satu masa. Itu kami banyak fokus untuk jualan. Kami banyak fokus di Lembah Kelang, yakni di feedlot kami yang terletak di Bangi, Selangor. Dahsyat. Tahniah kita ucapkan kepada dia dah macam best friend dah tu. Encik Baba Amirul, tahniah kita ucapkan. Jadi terima kasih Encik Amirul. Kita nak habiskan dengan Encik Azam ya. Nak bertanya apakah perancangan seterusnya untuk orang kata meluaskan perniagaan anda dan operasi anda? Apa jenis tanaman, adakah akan ditambah tanamannya, adakah akan diluaskan tanahnya? Macam mana Encik Azam? Okey, baik, insyaAllah. Jadi terima kasih. Jadi insyaAllah untuk projek tanaman berkomuniti ini di Taman Sri Priok, insyaAllah dia akan meluaskan lagi projek-projek tanaman yang mana kita nak menggalakkan lebih ramai lagi terutama masyarakat di luar sana untuk membuat tanaman, terutamanya walaupun kita rasa duduk di komuniti, di perumahan dan sebagainya, tetap kita boleh membuat tanaman dengan kawasan yang sempit walaupun tak boleh. So kita boleh gunakan kaedah ini dengan di mana kita dapat kurangkan ruangan, di mana kaedah ini sangat mudah untuk kita nak buat tanaman dan sebagainya, dan insyaAllah juga akan diperluaskan di segi setiap penduduk akan ada tanaman seperti ini di mana diusahakan oleh penduduk Taman Sri Priok inilah. Jadi semoga apa yang dikongsikan dapat memberi kesedaran ataupun memberi inspirasi kepada rakyat Malaysia, dapat walaupun rasa di bandar sekalipun kita masih lagi boleh berkata buat tanaman di belakang rumah dan sebagainya, insyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada semua tetamu kita secara maya. Kita ada Encik Rafi, kita ada Encik Amirul dan juga Encik Azam. Assalamualaikum semua. Kita harapkan yang terbaik untuk tanaman kan, dan terus memberikan inspirasi kepada kita semua yang mungkin nak mulakan, nak berjinak-jinak tanam dan sebagainya. Betul. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum. Syabas dan terus berusaha usahawan-usahawan kita. Baiklah, kita akan berehat seketika di Malaysia hari ini, dan apabila kita balik masih bersama dengan usahawan digital dan peluang-peluang anda untuk orang kata buat duit jadi dropship dan juga ejen. Bagaimana? Program teruskan bersama istimewa dengan kami. Sepuluh 5 pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda yang baru saja bersama dengan kami. Okey, ini adalah sangat-sangat istimewa kerana perkongsian ini adalah untuk anda di luar sana yang mungkin bekerja dari rumah. Sekarang ramai kan jadi dropshipper, jadi ejen, master stockist, menjual produk-produk ini untuk meneruskan kelangsungan hidup yang mana kita ada flexible time, boleh bekerja dari rumah. Ini menjadi pilihan anda semua bukan? Jadi inilah topik untuk anda. Ada program di mana anda boleh menjadi dropshipper terbaik dalam kalangan yang terbaik. Bagaimana? Terus sahaja kita bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Keusahawanan Negara. Kita bersama dengan Encik Muhammad Firdaus bin Azharuddin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, satu program yang cukup menarik sekali untuk dikongsikan. Tapi sebelum tu kita perlu tahu juga apakah yang dikatakan ataupun apakah objektif yang dibawa oleh InScan ini sendiri. Silakan. InScan seperti yang ramai tahu, Hanim, adalah Institut Keusahawanan Negara. Kami adalah agensi yang bernaung di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
tugas hakiki kami adalah melatih dan membimbing usahawan-usahawan yang ada di luar sana. Tahun lepas saja kita dah latih hampir 24,000 orang usahawan di tahun 2021 dan kita telah bimbing lebih kurang 2,500 orang usahawan. Wow, itu adalah untuk mengikut kepada program-program yang tertentu. Program-program yang telah kami tawarkan pada tahun 2021. Okey, termasuklah program ini katanya dah pun berjalan. Telah berjalan. Program yang mana dinamakan sebagai program usahawan bisnes dropship dan ejen ataupun program DNA. Ya. Kongsikan bersama dengan kami. Okey, kita tahu sendiri sejak daripada PKP dan COVID ni ramai orang nak tambah pendapatan. Betul. Jadi apa yang kami perhatikan berlaku di pasaran adalah ramai orang terus nak jadi usahawan. Tapi kalau nak jadi usahawan ni bukan senang. Betul. Macam tadi nampak kakak usahawan kerepek tu kan, sampai dia kena tanam pokok ubi sendiri. Kan? Jadi cara paling cepat dan paling mudah untuk jadi usahawan adalah bermula dengan menjual barangan orang lain dahulu. Betul. Kalau kita cuba keluarkan produk kita sendiri, dia akan mengambil masa yang lama dan tak semestinya untung dekat ujung tu kan. Jadi kita lihat menjual barang orang adalah sesuatu perkara yang instantly ramai orang boleh buat. Konsep dropship dan ejen ni dah lama. Ya, anak saya sewaktu di universiti 6-7 tahun lepas dah mula jalankan dropship. Jadi bila kita lihat apa yang berlaku di sini dan juga saya berbincang dengan founder-founder ataupun pemilik produk, mereka berkata mereka terpaksa ambil masa yang lama untuk melatih dropshipper mereka. Padahal mereka lebih suka untuk konsentrate benda-benda lain dalam perniagaan mereka. Betul. Jadi melihat kepada perkara ni, kami keluarkan program, kami lahirkan program dropship dan ejen ni. Dia ada dua aspek. Aspek pertama, kita melatih bakal-bakal dropshipper, siapa saja. Sesiapa saja yang hendak menjadi dropshipper. Dan yang kedua, kita sediakan satu platform di mana selepas dilatih, mereka boleh tengok siapakah pemilik-pemilik produk yang menawarkan produk untuk mereka lihat. Sebab apa? Kadang-kadang ada juga scammer. Betul. Kan yang scam dropshipper ni. Jadi kita lahirkan satu platform marketplace dropship di mana 49 orang founder telah masuk. Kita ada sign kontrak sikit dengan Inscan untuk pastikan semua orang ikut peraturan yang bagus. Yang dah join macam Das Abdul Global, kita dah ada From Fresh, 49 pemilik produk. Jadi selepas saja mereka ini dilatih selama 2 hari, mereka boleh melihat yang mana mereka minat dan mereka boleh pilih, dan akan ada seminar yang dijalankan oleh founder itu. Tapi dia terus konsentrate kepada pengenalan produk. Tak perlu lagi dah nak latih daripada peringkat awal untuk menjadi dropship. Macam mana nak buka Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kita dah latih 449 orang dropshipper bermula daripada bulan Oktober. Ramai yang masuk ni graduan yang baru keluar. Kita juga yang bekerja dari rumah dan sebagainya. Dan juga ada orang yang bekerja sepenuh masa tapi masih jadi dropshipper untuk mendapat pendapatan yang lebih. Ya. Kan dulu kita kata dropship ini adalah pendapatan sampingan, tapi sekarang ni kita nampak dia dah menjadi pendapatan utama. Kan? Kadang-kadang sampai orang berhenti kerja jual barangan. Adakah kelayakan yang tertentu? Mungkin mereka kena jadi dropshipper sebelum ini ke beberapa tahun barulah mereka boleh join this program, ataupun fresh pun boleh, tak ada apa-apa zero knowledge tentang sales pun boleh? Siapa saja boleh join dalam program ni. Dan kita juga tawarkan langkah kedua. Apabila mereka dah jadi dropshipper, bila mereka dah seronok dan founder pun kata ini dropshipper yang bagus untuk saya, jika mereka hendak menjadi ejen, bila dia nak jadi ejen, dia dah mula kena beli stok. Kami berkolaborasi dengan Tekun Nasional. Tekun Nasional akan memberikan pinjaman kepada usahawan ini untuk upgrade diri mereka menjadi ejen dan juga start membeli stok daripada founder-founder. Jadi ada langkah yang kedua. Kan? Dan yang biasa kita tengok yang sangat berjaya ni bila mereka telah mula menjadi ejen. Ejen, master stockist yang memegang stok yang banyak, kan, itu juga mungkin progresnya. Sebagai seorang individu yang berada dalam dunia keusahawanan ini, pastinya pihak Inscan ada sesuatu yang nak disampaikan kepada penonton, terutama sekali mereka yang dah berjinak dalam dunia keusahawanan. Apa yang paling penting sekali mungkin saranan daripada pihak Inscan? Silakan. Seperti yang saya cadangkan tadi, saya rasa untuk menjadi seorang usahawan memanglah kita tengok cerita, kita baca dekat social media, orang ni dia terus senang. Dia terus berjaya, terus pakai Lamborghini dan Ferrari. Tapi yang kita perlu faham, mereka melalui masa yang lama untuk mencapai tahap di mana mereka capai. Jatuh bangun itu. Jadi bagi usahawan-usahawan yang baru nak bermula,
Itu cadangan kami. Cadangan kami mulakan dengan menjual produk orang lain dahulu, dapatkan kemahiran macam mana hendak menjual. Kemahiran tentang produk, kemahiran tentang pelanggan. Apabila telah dapat kemahiran tu dan dapat sikit aliran tunai masuk ke dalam akaun, barulah mereka boleh memikir, dapat flow, baru mereka boleh fikirkan, okey, sekarang ni saya nak buat produk. Ada usahawan saya perhatikan, dia cepat sikit gagal sebab dia bermula dengan produk dia sendiri dan menggunakan dana yang tinggi. Ya, dan juga itulah peringkat yang perlu kita fahami. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Encik Muhammad Firdaus bin Azharuddin, Ketua Pegawai Eksekutif, dan inisiatif yang dilaksanakan oleh pihak Inscan ini begitu baik sekali. Rebut peluang ini untuk menjadi dropshipper yang terbaik, dalam kalangan yang terbaik, supaya kita pun tidak melalui jatuh bangun yang terlalu ketara. Okey, kita nak kongsikan bersama dengan anda, terus setia bersama dengan kami. Sebab apa? Kalau anda mungkin suka dekor rumah tapi ada bajet yang kecil ataupun sederhana, ini perkongsian untuk anda. Sama-sama kita saksikan. Garapan idea pemilik kediaman ini adalah gabungan bersama bagi mewujudkan suasana dan persekitaran di dalam rumah yang berbeza-beza. Lebih istimewa lagi, kebanyakan dekorasi dan hiasan yang dihasilkan adalah dengan cara membuat sendiri atau do it yourself. Amirul Zaidi Nazri, 36 tahun, dan isterinya, Rumaisha Azizan, tidak meletakkan sebarang konsep tertentu, tetapi lebih mengutamakan reka bentuk yang mudah, praktikal serta bersesuaian dengan bajet yang dimiliki. Pasangan yang menetap di Skudai Johor ini menata hias setiap sudut mengikut kesesuaian dan cita rasa. Antara ruang yang menjadi tumpuan utama adalah ruang membasuh pakaian. Biarpun hanya berkeluasan 72 kaki persegi, namun dimanfaatkan sepenuhnya dengan penataan yang cukup menarik selain memberi keselesaan ketika melakukan rutin harian. Antara ruang yang paling kami gemari di dalam rumah kami adalah ruang laundry kami yang dibuat pada tahun 2018, pertengahan tahun 2018. Kalau dilihat di sini ya, mesin kami, kedua-dua mesin kami, muatan hadapan diletakkan di atas platform kabinet ini setinggi lebih kurang 20 inci. Kenapa kami letakkan setinggi ini? Kerana ia berada di paras badan kami supaya lebih ekonomi ketika melakukan kerja-kerja pencucian, pembasuhan, pengeringan dan sebagainya. Boleh dikatakan ini adalah projek DIY yang paling kami sukai setakat ini. Untuk mengubah suai ruang laundry ini, kami perlukan masa yang agak lama, iaitu 2 bulan. Ubah suai ini kami lakukan sendiri daripada reka bentuk, membuat pendawaian elektrik, perpaipan dan juga memasang kabinet ini. Baiklah, kami ada 3 tips yang boleh kami kongsikan kepada anda sekiranya anda mahu mengubah suai ruang laundry seperti ini yang lebih ekonomik. Pertama sekali ialah mengambil kira keselesaan ahli keluarga yang akan menguruskan ruang laundry tersebut, terutamanya dari segi pencahayaan, pengudaraan dan juga simpanan barangan. Yang kedua adalah apakah tujuan ruang laundry tersebut. Maksudnya, adakah semata-mata untuk meletakkan mesin basuh atau mesin pengiring, atau sekiranya anda mahu melakukan cucian mudah, mungkin juga boleh mempertimbangkan untuk membuat sinki di bahagian laundry anda. Dan yang terakhir, nombor 3, rancang bajet. Kita nak beli mesin basuh, ada pelbagai jenis mesin basuh. Kita nak beli kabinet pun ada pelbagai jenis kabinet di pasaran. So, nombor 3 tipsnya adalah rancang bajet.
menyambut kasihku. Semakin ku hanyut dalam rasa aku hampa. Rindu ini dibasuh air mata, berawat luka di saat jauh kau tiada. Tanpamu aku seakan sayap yang patah. Tanpa cinta kamu. Nafas ini ku rasakan sepi, melayang anganku, bayangkan senyummu. Angin membelaiku seakan engkau di sisi, memeluk diriku. Jiwaku ini tersangkut di dalam gelap, menanti fajar menggulungkan malam tiba. Tanpamu aku seakan sayap yang patah, terkubur ruang tanpa waktu. Sudah begitu lama kita tak dengar suara mendayu-dayu Adi Six Hands ke udara. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik keluarkan mas dulu tak apa. Sambil anda keluarkan mas. Satu nukilan yang sangat jarang sekali kita dengar sebab ini adalah hasilnya Adi dan juga Jo. Abang Jo. Kembali. Okey, macam mana mungkin nak ceritakan bersama dengan kami bagaimana penghasilannya? Lagu ini sebenarnya dah lama juga terperap sebelum PKP. Jadi lagu ini awalnya kita nak bagi orang lain. Tapi sebabkan lama sangat, tak apalah. Saya yang nyanyi. Saya nyanyi terus. Saya nyanyi. Ending dia saya yang nyanyi. Jadi ini bukan pertama kali bergabung dengan Joe Slash. Jadi selalu. kali ini macam mana perasaannya? Ini kira lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga. Jadi sebab PKP pun saya tengok Instagram Adi ni. Adi sekarang jual kek. Kan Adi juga sekarang. Hari tu. Lepas tu awak review kambing pula tu. Oi. Tercabar pengacara jalan-jalan cari makan ni. Jangan main. Jadi sekarang ni apa inspirasi yang dibawakan untuk Rinduku ini? Rinduku ini sebenarnya kisah saya juga sebenarnya. Saya juga ada kisah tentang kerinduan seorang umat pada Nabi Muhammad. Satu lagi kerinduan saya pada arwah ibu saya sebenarnya. Allah Akbar. Sebab waktu ibu saya meninggal, saya tak ada dekat sana. Macam tu lah. Ibunya meninggal pada tahun 2 tahun lepas. tak balik? Tak boleh, PKP. Time first PKP tu bulan 12. Ibunya sakit? Ibu just tua je lah. Sakit tua. Betul tak boleh balik. Jadi sampai ke saat ini tak balik lagi Belum tak boleh balik langsung. Tak boleh balik. Sebab jadi, dah ada anak kan sini, jadi nak tinggal pun tak boleh kan. Jadi tak sangka lagu Rinduku ini membawa begitu banyak makna kepada Adi. Jadi sekarang ni dah lama sekian lama menyepi. Keluar single pun Adi Six Sense begitu kan. Dah lama tak bergabung tenaga dengan Six Sense. Sebenarnya Six Sense tengah album juga. Akan keluar insya-Allah bulan depan atau tak dalam tahun ini jugalah. Memang bulan depan siap. Album tu dah siap. Jadi, apa lagi? Bawalah ke sini. Itulah insya-Allah. Jadi peminatnya dipanggil apa? Sixes? Bukan, Deri Aku. Deri Aku. Okey, alhamdulillah. Jadi kita nantikan. Jadi sekarang ini kabarnya baru 1 hari kan dia dimuat naik di YouTube. Betul. Dah almost 7,000 juga ya tontonan. Lumayanlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maknanya mereka dah ada pengikut-pengikut untuk lagu ini. Betul. Bagaimana dengan promosi seterusnya untuk lagu ini? Ini kira first promosi hari ini. First promosi. First promosi ya. Jadi kita just untuk lebih pada online platform.
online platform juga. Jadi setakat ini yang saya tahu, tak salah saya 3-4 hari lepas ada keluarkan satu lagi single. Betul, ada itu featuring dengan Denny Mojo. Wah, back to back ya? Itulah back to back. So maknanya ni Back semua to back PKP juga. simpan. Simpan dah lalang. Dah lalang, Sebab next ini juga dengan band saya yang dengan Abang Jo juga. Nama band tu Fairness. Fairness, Fairness. Wah, bagus. InsyaAllah akan keluar. Okey, sebagai satu band yang selalu buat performance live ni kan, bila PKP tu dia jadi macam yalah, orang kata tak dapat nak turun, tak dapat nak perform live dan sebagainya. Jadi sekarang ni back on track, boleh dikatakan macam tu? InsyaAllah harap macam tu lah. Sebab kita orang pun bulan depan dah start ada gig. InsyaAllah akan ada dekat Kelang dengan ada beberapa band macam YG. Kira okeylah, ada semangat balik. Jadi semua semangat balik untuk band kan. Atau kugira-kugira yang akan buat comeback bersama-sama dengan Six Sense. Betul. Oh, jadi tak kisah berkongsi pentasnya tu. Tak kisah kita orang. Jadi yang penting kita luahkan apa yang sudah terperap seberapa lama. Betul. Tahniah. Jadi mungkin ucapan untuk peminat-peminat di luar sana yang menanti-nantikan single Adi Six Sense begitu lama. Okey, sokong terus industri musik tanah air. Saksikan lagu Rinduku ini di YouTube dan semua platform digital. Alhamdulillah. Okey, nanti mungkin ada rezeki kita akan berjumpa untuk album terbaru InsyaAllah Six Sense ya. Bagus. Baiklah kepada penonton sekarang, sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kerana bersama kami dan jangan lupa esok kita akan membawakan isu tentang bahana dada. Adakah jenayah ataukah adakah ia penyakit? Kita kupaskan isu ini di Malaysia hari ini. Jadi kepada Abang Adi, saya panggil abang sebab sebelum ni dia rambut hitam kan. Tak nak tanya siapa lagi abang. Dia lagi abang. Ada sebab rambut dia last saya tengok hitam, tiba-tiba dah jadi coklat dan kuning-kuningan. Jadi awaklah pada itu kan begitu. Baiklah, kita dah ucapkan sekali lagi terima kasih. Jadi terima kasih kat MSI. Jadi ada peminat Six Sense ke? Pastinya. Kalau mereka yang berada pada era saya, nak 90s tak 90s jangan 2000 pun masih lagi menjadikan Six Sense sebagai salah satu band yang paling diminati. Kita menantikan sebab mereka dah ada pengikut-pengikutnya. Mereka dah ada followers dia yang terbaik. Bagus. Jadi dengan pengisian kita, jadi usahawan petani di luar sana, kita juga wawarkan macam mana anda boleh membawa pulangan yang hebat dan lumayan. Tanah yang terbiar di luar sana, kita kumpul bersama-sama dengan komuniti penduduk setempat. Kita boleh usahakan tanah tersebut untuk membawakan pulangan yang hebat buat anda dan juga komuniti anda. Jangan lupa untuk saksikan kami seterusnya pada hari esok dan sokong kami dengan follow kami di Instagram MHITV3 dan juga Facebook kami MHITV3. Kalau terlepas siaran ulangan ini, jangan risau, boleh saksikan sahaja di Facebook kami ataupun di YouTube TV3 Malaysia. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Rindu ini dibasuh air mata, berawat luka di saat jauh kau tiada. Tanpamu aku seakan sayap yang patah. Tanpa cinta sepi, melayang anganku, bayangkan senyummu, angin membelaiku seakan engkau di sisi, memeluk diriku. Jiwaku ini tersangkut di menanti fajar menggulungkan malam tiba. Tanpamu aku